Nabi hadis sendiri mengaku, bukan kita fitnah. Buat apa saya nak fitnah bulan puasa ni? Penat saya menahan dahaga dan lapar, kemudian saya fitnah petang-petang macam ni. Haji Hadi yang sebut. Dia adalah orang yang terlibat di dalam langkah syaitan. Dia mastermind, dia perancang. Dia sendiri sebut. Bukan saya sebut. Dia sendiri ngaku. Dia terlibat. Sebab apa? Dia kata nak buat sebuah kerajaan yang ditunjangi oleh Melayu Islam. Itu impian Hadi. Dia tak fikirlah agama lain. Dia nak Melayu Islam je. Ya? Dia tak fikir dah bahawa ayat Quran menurunkan tentang bagaimana Allah menciptakan manusia ini berbagai-bagai kaum untuk berkenal-kenalan. Dia tak fikir ayat itu. Dia fikir nak jadi kerajaan, mesti kerajaan Melayu Islam. Maka Allah tunaikan permintaan dia, saudara. Walaupun dengan cara yang luar biasa, di luar demokrasi, dengan cara teratap, Allah tunaikan jugalah kehendak Hadi ni. Sebab kau nak sangat, kemaruk sangat nak jadi kerajaan, maka Allah kata, tak apalah, jadilah kerajaan. Padahal Allah tahu, Allah Maha tahu. Dia tahu, tapi nak tunjuk kepada kita. Kalau ikut Tuhan, dia tahu, saudara. Dia benda yang belum diazali lagi, dia tahu dah jadi apa. Tuhan tahu. Tapi Tuhan nak tunjukkan kepada kita. Kamu, wahai orang Islam terutamanya, kamu lihat sendiri, parti PAS yang dibawa oleh Haji Hadi ni, betul ke tak betul nak buat Islam? Kamu lihat sendiri. Selama ini dia perintah negeri Kelantan, Terengganu, alasan dia apa? Kami perintah negeri, kuasa kami terhad. Kami tak boleh buat apa-apa. Kami tak ada kuasa apa-apa. Bukan kami perintah pusat. Pusat zalimi kami. Nah, Tuhan bagi kamu duduk di pusat. Bukan menteri calang-calang, menteri undang-undang, menteri agama. Ya, benda yang kamu mahir tentang agama ni, yang kamu selalu tunggang ni, kamu menteri. Tuhan bagi peluang. Apa dia buat? Ramai pendukung PAS, kawan-kawan saya waktu itu, ya. Mereka kata, mereka yakin bahawa RU365 akan terlaksana sebab Haji Hadi berada jadi kerajaan dah. Ya? Sebab Haji Hadi dah jadi kerajaan, RU365 itu adalah private member bill, ya? Usul persendirian yang Haji Hadi bawa. Mustahil Haji Hadi tak bawa bila dia jadi kerajaan. Kebetulan pula Menteri Undang-Undang Taqiyuddin, Menteri Undang yang mengawal proses, ya, tentang tata cara dalam parlimen, Menteri Undang-Undang. Kemudian Menteri Agama PAS juga. Apa alasan lagi? Ya? Jadi ramai kata akan dibawa RU365 waktu mereka jadi kerajaan. Tapi apa yang telah berlaku, apa yang Tuhan tunjukkan kepada kita, itu aja. Sebab tu mereka jadi kerajaan sekejap je. Sebab Allah nak tunjuk aja kepada kita. Kalau kita berfikir, kalau kita jenis manusia berfikir, tapi kalau taksub habis lah. Taksub ni payah, saudara. Main dengan taksub ni, saudara, habis. Cakaplah benar macam mana pun, tapi kalau dah taksub, habis. Dah taksub kalau lebih Hadi, habislah. Lebih Hadi belum bercakap lagi, kamu dah takbir, habis. Lebih Hadi terkentut pun kamu takbir, habislah. Taksub dah dipanggil. Taksub. Assalamualaikum. Ni kenapa abang tang Haji Hadi ni? Abang dulu ada didik ni Aziz ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak dengar lah, sayup-sayup. Kuat sikit. Ni saya tengok di awal Ramadan ni abang dah awal-awal dah hantam Haji Hadi. Kenapa? Tak ada kerja lain ke? Kenapa? Abang dulu anak didik ni Aziz Alipas tu tak? Apa? Dulu abang Alipas betul tak? Anak didik ni Aziz? Saya tak pernah belajar dengan Aziz. Oh. Tapi kebanyakannya penokok Anwar sekarang ni anak didik ni Aziz. Ngaku anak didik ni Aziz dulu. Siapa dia? Kebanyakan yang dalam media sosial ni lah. Dalam TikTok, dalam Facebook. Dia penyokong lain, anak didik lain, anak murid lain. Penyokong dia lain, anak didik lain, anak murid lain, anak beranak lain. Dia penyokong Anwar ni
adakah ramai dari kalangan orang PAS bang? Penyokong PAS pun ramai juga di kalangan orang Anwar dulu. Ya ke? Ha. Sebab apa orang PKR ni banyaknya dia mengaku dulu dia orang PAS zaman ni Aziz. Zaman Pak Dia Didong. bukan orang PAS, dia penyokong Tok Guru Aziz. Ha. Dia orang yang sama semangat juang dia, pendekatan politik dia menyokong cara pendekatan Tok Guru Aziz. Okey. Itu betul lah, itu saya akui lah. Dalam keadilan, bukan keadilan je, dalam amanah sendiri pun, bahkan dalam DAP sendiri pun, ramai yang suka kepada pendekatan yang dibawa oleh almarhum Tok Guru Aziz. Jadinya macam mana orang Pakatan Harapan boleh mengatakan PAS sudah lari daripada perjuangan asalnya, perjuangan sebenarnya apabila dipimpin oleh Haji Hadi apabila Nik Azim meninggal dunia. Sebab pendekatan yang bawa oleh Haji Hadi itu mereka tak suka. Maksud pendekatan yang dibawa Haji Hadi itu macam mana bang? Pendekatan politik, keputusan politik yang dibuat oleh Haji Hadi itu jauh berbeza daripada pendekatan yang dilakukan oleh almarhum Tok Guru Nik Aziz. Tok Guru Nik Aziz itu dia lebih kepada hikmah. Dia buat satu perkara tu dia tidak mudah melompat, tak gopoh, tidak ada ekstrim, tidak main kaum sangat, tak bercakap pasal kaum sangat. Sebab tu Tok Guru Nik Aziz kalau dia bercakap, dia banyak menceritakan. Walaupun depan orang Cina, dia kata, mu jadi Cina, mu bukan minta jadi Cina. Tuhan jadikan mu Cina. Ambo, Tuhan jadikan ambo Melayu. Ambo tak minta jadi Melayu. Dia selalu cerita dengan orang Cina macam tu. Dia bawa isu kemasyarakatan kita kaum ini dia bawa. Jadi orang Cina seronok dengar. Tapi dia berbeza dengan Haji Hadi. Haji Hadi bila bercakap sikit, Melayu. Kemudian dalam masa sebut Melayu tu pula, kata kat Cina, komunis. Fahaman komunis, fahaman liberal, tu dua kaum lain. Jadi pendekatan itu ramai tak suka. Ya, kalau nak jadi pimpin politik, pendekatan tu kena bijak. Sebab nak jadi parti politik, kan? Apa tujuan parti politik? Kamu nak menjadi kerajaan, sama ada kerajaan negeri ataupun kerajaan pusat. Bukan untuk berdakwah semata-mata. Kalau nak berdakwah semata-mata, lebih baik masuk ABIM, tabligh ke apa ke. Tapi bila masuk politik, di antaranya kamu nak menjadi kerajaan, sama ada negeri ataupun pusat. Nak jadi kerajaan dengan cara apa? Jadinya Dengan perbanyakkan undi. Dia sudah lari daripada perjuangan asal PAS lah. Sebab dia tak nak ikut pendekatan Nik Aziz. Orang kata kebanyakan mengatakan pendekatan Nik Aziz ni dia berjuang untuk angkat Anwar menjadi Perdana Menteri. Sebab Anwar adalah pejuang rakyat. Anwar nak selamatkan negara ni daripada rasuah. Waktu tu banyak penyelewengan. Jadi Haji Hadi ni dia tak ikut apa yang dikehendaki oleh Nik Aziz, suruh berjuang sehingga Anwar berjaya jadi Perdana Menteri. Sebab orang penyokong Anwar kebanyakannya nak Anwar menyelamatkan negara ni. Dia pejuang rakyat. Hanya dia saja boleh menyelamatkan negara ni, Anwar. Anwar adalah pejuang rakyat, semua tahu. Daripada dia muda, daripada universiti lagi dia berjuang untuk rakyat. Dia sanggup kena tangkap, sanggup dipenjara, dipidana meliwat untuk menyelamatkan negara. Betul tak? Macam tu, bang? Dalam perjuangan parti politik, kalau kita masuk parti politik, mana parti yang tak nak pemimpin dia jadi Perdana Menteri? Kecuali PAS lah, saya rasa. PAS tak pernah pun meletakkan pemimpin dia sebagai calon Perdana Menteri. Mana-mana parti lain semua nak. Tetapi itu bukan matlamat utama. Kan? Walaupun kita tahu waktu itu, keadilan waktu itu berapa ramai, banyak kursi. Abang kena faham soalan saya tadi. Saya cakap, matlamat perjuangan PAS ni adakah dia kena ikut apa yang pendekatan yang dibawa oleh Nik Aziz tadi, berjuang untuk Anwar jadi Perdana Menteri. Tak, Nik Aziz. Salah. Dia sudah lari dari perjuangan asal PAS. Faham awak tu salah.
perjuangan yang dibawa oleh Tunku Nurul Aziz bukan untuk mengangkat Anwar. Perjuangan yang dibawa oleh Tunku Nurul Aziz itu perjuangan Islam, berpegang kepada dasar Islam. Tunku Nurul Aziz tak pernah lari daripada dasar itu. Oleh kerana dia berpegang kepada dasar Islam, itulah Tunku Nurul Aziz memperjuangkan Anwar Ibrahim, sebab Anwar itu dizalimi, Anwar itu difitnah. Dan dia melihat Anwar ni orang yang berkebolehan. Di zaman Anwar lah adanya dan berkembangnya bank Islam, takaful Islam, sehingga Tunku Nurul Aziz boleh membuka akaun Islam, bank Islam di negeri Kelantan. Tunku Nurul Aziz melihat itu. Dan dia kebetulan Anwar dianiaya, maka Anwar disokong. Bukan kerana Tunku Nurul Aziz kata saya berada dalam PAS kerana semata-mata nak angkat Anwar Perdana Menteri. Tak. Sebelum Anwar wujud dalam politik pun, Tunku Nurul Aziz dalam PAS dah. Jadi hujah Abang Zahari salah. Bukan tujuan Tunku Nurul Aziz dah berada dalam PAS untuk nak letak Anwar Perdana Menteri. Tidak. Anwar belum masuk politik lagi, Tunku Nurul Aziz dah ada dalam PAS dah. Apa tujuan dia waktu itu? Bukan kerana Anwar. Anwar tak masuk politik pun. Tetapi isunya sekarang abang, isunya contoh apa yang mengaku anak didik ni Aziz ni sebagai contoh apa ni, Mak Sabu yang menubuhkan amanah ni mengatakan mereka lah anak didik ni Aziz. Mereka yang berjuang ikut perjuangan ni Aziz bersama-sama dengan Pakatan Rakyat waktu tu. Kemudian Pakatan Harapan sekarang berjuang sehingga Anwar menjadi Perdana Menteri. Itulah anak didik ni Aziz sebenar dalam PAS. Yang tidak mahu berjuang untuk Anwar tadi sudah lari. Disebabkan Haji Hadi yang dikatakan sesat, kawaris, menyalahkan guna agama tadi sudah lari dari perjuangan asal. Sekali lagi Abang Zahari salah apabila mengatakan bahawa Anwar, Mak Sabu contoh berjuang Tunku Nurul Aziz kerana Anwar. Mak Sabu masuk politik lebih awal daripada Anwar. Macam mana kita nak kata Mak Sabu masuk politik kerana nak naikkan Anwar? Dan sebenarnya Mak Sabu menyertai politik lebih awal daripada Anwar lagi. Mak Sabu bersama dengan kepimpinan PAS lebih awal. Maknanya Mak Sabu masuk PAS waktu itu, dia percaya kepada dasar dan perjuangan PAS nak bawa Islam. Sebab itu dia masuk. Bukan kerana Anwar pun. Bahkan ketika memula almarhum Ustaz Fadeno menerima Anwar Ibrahim setelah Anwar dipecat, Mak Sabu di antara orang yang tidak begitu happy. Tu terang. Mak Sabu di antara orang yang tidak berapa suka apabila Fadeno dah mula dah berbaik dengan Anwar waktu Anwar dipecat. Sebab bagi Mak Sabu, kenapa kita nak baik dengan Anwar? Anwar ni kan musuh kita. Buat apa nak bela dia? Biarlah dia kena pecat pun. Biarlah masuk penjara pun. Itu pendapat ramai di kalangan pimpinan PAS waktu itu. Tapi almarhum Ustaz Fadeno kata apa? Kalau kita berjuang dalam parti Islam, kita jangan pandang ini sebagai parti politik lagi. Anwar Ibrahim ini bukan kita anggap dia sebagai parti politik. Dia manusia Melayu, Islam dan dia difitnah. Kalau kita parti Islam... Sebagai contoh tadi bang, sebagai contoh abang cakap, yang saya dengar tadi Khalid Samad. Salah seorang daripada anak didik ni Aziz. Anak didik ni Aziz. Yang betul-betul ahli PAS waktu tu. Sebelum dia jadi amanah. Mana dia berjuang bersama dengan PKR, DAP. Itulah ahli PAS sebenar, anak didik ni Aziz. Betul tak? Bila yang tidak berjuang ikut Pakatan Rakyat, Pakatan Harapan ni, mana dia sudah lari daripada perjuangan PAS dan ni Aziz. Tak. Dia dalam PAS ni, dia bukan masalah anak didik tak anak didik. Kan? Tak ada orang anak didik Nak Aziz, tak ada orang anak didik Haji Hadi, tak ada anak didik Yusuf Rawa, tak ada anak didik Datuk Haji Asri sebagai Presiden PAS tu. Kalau macam tu berapa ramai anak didik berpecah? Tak. Mereka pegang asalnya dulu daripada dasar PAS. Mereka menyokong PAS kerana dasar PAS. Dan dibawa oleh pemimpin dengan pendekatan yang mereka suka. Pendekatan Tunku Nurul Aziz kebetulan disukai oleh ramai orang. Bukan kerana anak didik. Khalid Samad duduk di Shah Alam. Tunku Nurul Aziz duduk di Kelantan. Masa bila kita nak kata nak didik sangat ni? Kan? Tapi dia bersuka dengan cara pendekatan Tunku Nurul Aziz. Kan? Ramai lagi pelajar-pelajar lawan negara waktu itu yang menyokong PAS. Mereka suka dengan pendekatan Tunku Nurul Aziz. Itu yang saya fikir tak masuk akal. Ramai yang klaim dalam media sosial ni mengatakan mereka yang berjaya berjuang mengangkat Anwar hingga berjaya berkuasa sekarang ni sebagai PN10 adalah anak didik ni Aziz. Ramai.
Ramai kenalan saya. Tak ada, sebab tu saya minta dengan abang. Sebab tu Mereka saya minta. duduk di mana? Di Selangor. Di Sebab tu Selangor, di Negeri sebab tu. Sembilan, di Kejap dulu. Penang. Mereka Kejaplah bang. Abang balik-balik cerita pasal anak didik. Saya sendiri pun menyokong pendekatan Tunku Nurul Aziz, tapi saya tak kata saya nak didik dia. Sebab tu saya katakan, tolong sebut apa bezanya anak didik dengan anak murid dengan para penyokong. Kita tahu beza tu. Jangan kita anggap siapa yang sokong Anwar ni semua anak didik Tunku Nurul Aziz. Tak. Dalam PAS sekarang pun ramai lagi anak didik Tunku Nurul Aziz. Penyokong Tunku Nurul Aziz. Ramai lagi dalam PAS sekarang ni. Dan yang bahasa dalam amanah itu adalah orang yang betul-betul menyokong pendekatan Tunku Nurul Aziz dan menolak pendekatan Haji Hadi. Itu yang tubuh Parti Amanah tu. Okey bang, saya nak tanya pasal abang kata Parti Amanah ni dia membawa pendekatan atau pemikiran yang dibawa oleh Nik Aziz. Jadi saya nak tahu konsep. Buka mic. Saya nak tahu bang, jangan bagi mute saya. Tak, bukan mic. Saya kata buka mic tadi, awak tak buka tadi. Okey bang. Saya nak tahu pendekatan apa politik yang dibawa oleh Parti Amanah Negara Malaysia ni. Dia kata dia anak didik Nik Aziz, dia bawa pendekatan pemikiran Nik Aziz. Balik awak kata anak didik. Saya kata dia bukan anak didik. Dia ada orang-orang yang bersetuju dengan pendekatan Tunku Nurul Aziz, tidak semestinya anak didik. Okey, jadi dia bawa dasar yang dibawakan oleh Nik Aziz. Matlamat perjuangan dia adalah sama dengan Nik Aziz. Jadi saya nak tahu, kalau contoh Parti Amanah ni, adakah dia memperjuangkan, contoh Nik Aziz sebelum ni di Kelantan memperjuangkan hudud. Nik Aziz 22 tahun dia perintah Kelantan, dia memperjuangkan hudud. Dia nak haramkan judi, haramkan arak, haramkan wang pelancuran di negeri Kelantan. Seandainya Parti Amanah Negara Malaysia ni, dia contoh dapat perintah Kedah lah, contoh Kedah. Adakah dia akan melaksanakan seperti mana arwah Tuan Guru Nik Aziz menjadi Menteri Besar di Kelantan dulu? Di Kedah. Itu soalan saya bang. Abang faham tak? Kalau awak bagi soalan seandainya, kan? Kalau awak bagi soalan seandainya, saya pun boleh kata seandainya PAS Perintah Pusat, adakah dia mengharamkan judi? Adakah dia menutup genting di kasino? Ini kan abang jangan sebut PAS. PAS dia sudah lari daripada perjuangan sebab awak kata abang tadi kena faham. awak main ayat. Tak, awak main setupai. Tak, bukan. Pasal awak bagi contoh seandai. Sebab tu awak bagi tahu saya seandainya amanah Perintah Kedah, seandainya amanah Perintah Kelantan. Seandainya ni satu benda saya nak jawab macam mana? Ya, ikut idea Nik Aziz, dia tubuh ikut idea Nik Aziz, abang kena faham. Sebab idea Nik Aziz. Sekarang ni, awak cakap idea Nik Aziz, kemudian awak kata seandainya. Macam mana saya nak katakan dia boleh bawa idea Nik Aziz dalam masa keadaan dia belum jadi kerajaan? Sama Raja Hadi. Idea dia RU 355. Itu idea dia. Tapi bila jadi kerajaan dia buat tak? Dia tak buat. Yang buat siapa? Malaysia Madani yang buat. Sebab tu saya kata jangan main seandai-andainya. Nak tahu, biar dia, pilih dia. Pilih amanah jadi kerajaan negeri Kedah. Pilih amanah jadi kerajaan di Kelantan. Kemudian kita bandingkan amanah Perintah Kedah. Kita bandingkan amanah Perintah Kelantan. Baru kita tahu siapa yang lebih baik dalam pendekatan politik. Kalau kita main seandai, sampai bila lah kita akan diperbodohkan. Itu saya nak beritahu. Nak tahu amanah boleh buat lebih baik daripada PAS, bagi amanah Perintah Kedah. Bagi amanah Perintah Kelantan. Tapi kalau main seandai-seandai, saya juga boleh bermain dengan seandai-seandai. Seandainya PAS Perintah Kedah Pusat. Jawapan macam Anwar ni, apa ni? Anwar tak, terlalu saya nak menjawab. Saya nak jawab. Tak, saya nak jawab soalan seandai. Tak boleh, saya bukan bomoh. Saya bukan bomoh macam Papa Gomo. Papa Gomo boleh lah kata seandainya Jumaat ni kejang jatuh. Jumaat ni kejang jatuh sampai bertahun-tahun. Pakcik Zahari pun mungkin percaya dengan dia. Sebab apa? Seandainya kejang tak juga jatuh. Sebab tu saya kata, jangan cerita benda yang belum berlaku. Jadi nak tahu tak tahu, Cik Zahari tolong kempen untuk amanah supaya rakyat pilih amanah Perintah Kedah, supaya rakyat pilih amanah Perintah Kelantan dan kita bandingkan.
baru kita tahu siapa yang boleh lebih. Sekarang macam kerajaan pusat hari ni. Kerajaan dah PN dah perintah dah. Sekarang kerajaan madani. Okey? Tengok lepas ni. Bandingkan kerajaan PN perintah, banding kerajaan madani perintah. Oh betul. Kalau main seandai-seandai, berat. Seandainya kau tahu. Tak boleh lah. Kalau main Okey, seandai kalau berat. macam tu payah saya tak payah bercakap, tak payah bincang. Kalau abang kata Amanah tadi membawa pemikirannya Aziz. Jadi dia bawa Saya konsepnya kata Amanah dia ada dasar parti dia sendiri. Kamu ingat tunggu parti. Dia bawa ikut idea ni Aziz. Jadi Saya tak kata tentu dia macam bawa itu. macam Saya Kelantan kata kan. Saya cakap awak kalau masalah dia, awak anggap semua parti ni bawa sebiji-sebiji otak ni Aziz ke? Tak. Pendekatan ni Aziz dengan idea ni Aziz, dia lain. Zaman ni Aziz perintah. Kan? Adakah zaman idea ni Aziz perintah tu sesuai untuk sekarang? Mungkin tidak ada yang sesuai. Mana yang sesuai baik kita boleh ambil. Sebab tu saya kata pendekatan cara dia berpolitik, cara dia berbaik dengan orang, cara dia berdakwah, itu digemari orang. Tentang parti politik pula, dasar okey, parti sekarang ni lah. rakyat suka tak? Saya nak tanya, rakyat suka tak pendekatan yang dibawa oleh Anwar Ibrahim sebagai pejuang rakyat ni? Adakah majoriti rakyat menyokong Malaysia Madani sekarang ni? Pada pandangan abang, kita saya nak tanya. ada 2/3 dalam parlimen menandakan majoriti 2/3 menyokong kepimpinan Malaysia Madani. Peluang telah diberikan oleh Anwar Ibrahim di dalam parlimen undi percaya dan tidak ada sedetik ini pun. masalah golongan profesional penyokong Anwar ni. Abang golongan profesional bijak daripada orang PAS. Siapa pula Saya kata? tanya soalan tadi, adakah rakyat? Saya tanya rakyat yang bukan nanti dalam ahli, parlimen. yang nanti ahli parlimen tu rakyat ke dia minta kerja JPA? Nak tanya kau. Yang jadi parlimen tu. Dia minta borang JPA ke ataupun dia diundi oleh rakyat? Bermakna apa yang disebut dalam parlimen, Okey, macam apa ni, yang bang. diundi dalam Kalau parlimen. abang kata rakyat menyokong Anwar sebab dekat parlimen dia dapat majoriti 2/3, macam ni bang. Kita buat perjanjian untuk PRU 16 nanti. Kalau abang kata Anwar ni dapat sokongan rakyat, dia adalah pejuang rakyat yang sebenar, dia akan menang PRU 16 nanti. Saya berjanji akan ikut abang berjuang masuk PKR. Dan saya akan tolong abang berkempen di Kuantan sana. Saya tolong abang orang kuat PKR Kuantan. Saya akan tolong. Saya tak nak berjanji, saya nak tuan hari ni juga tuan bantu saya. Tak perlu nak tunggu PRU 16. Sebab nak tengok kebenaran tak perlu tunggu. Sebab nyawa kita tak tahu bila ada. Kalau kita lambat menerima, kalau lambat menerima kebenaran, kalau lambat menerima kebenaran. Abang berjuang setelah Anwar jadi menteri, abang berjuang dengan agresif mencari orang PAS. Betul sebelum ke? Dia abang takut. Abang tak Cuba abang buka blog saya, tengok blog saya dibuka tahun bila? Saya buat blog. Waktu itu Anwar adalah UMNO lagi. Anwar adalah UMNO lagi, saya sokong dia. Kemudian saya jadi blogger. Saya jadi blogger sama dengan blogger-blogger PAS yang ada sekarang ini. Waktu Anwar susah, saya dah menulis. Waktu Anwar susah, masa Pakatan 2.0 tu, saya cari abang tak ada. Sebab abang fikir waktu tu Anwar dah tipi harapan untuk jadi Perdana Menteri. waktu kerajaan PS tumbang, waktu kerajaan PS tumbang, harapan baru abang waktu kerajaan PS tumbang, saya buat live. Baru abang waktu kerajaan PS tumbang, saya buat live kat YouTube. Waktu kerajaan PS tumbang lah saya paling aktif sekali. Saya buat live, bahkan saya berceramah. Tapi Zahari saya cari abang waktu tu, saya cari abang. Saya cari, zaman sekarang tak payah cari. Zaman sekarang tak payah cari. Dekat Sekarang YouTube. ni baru abang berani cari Walawan Hadi. Abang nak tibai Walawan Hadi sebab Anwar. Saya tibai Al-Hadi ni daripada zaman-zaman mula sekali. Apabila Hadi keluar Walawan Tit. Abang nak tangkap Walawan Tit sebab buat media sosial. Saya yang kena tangkap. Macam mana saya nak tangkap orang? Saya pernah kena tangkap. Kenapa saya nak tangkap orang? Sekarang ni abang ada kuasa. Kuasa Madani. Apa kuasa saya? Apa kuasa saya? Saya sendiri pun kena ban. Saya tahu sekarang. Tak payahlah. Kalau datang sini, nak kata saya berjuang waktu jadi kerajaan, makna kamu ni baru semalam masuk politik. Buka saya punya Facebook. Buka saya punya Facebook. Buka saya punya YouTube. Tengok sejak bila saya bercakap. Dalam politik media sosial kalau ni. dah lama bermakna awak tak kenal saya tak salah. Saya tidak mahu dikenali. Saya nampak abang
tampil berani yakin bila Anwar jadi Perdana Menteri ni saya tengok abang Tidak, begitu saya orang yang aktif. terlibat dalam reformasi. Waktu itu Anwar tak jadi Perdana Menteri. Saya terlibat dalam perhimpunan bersih. Anwar tak jadi Perdana Menteri. Saya menulis blog menentang kerajaan waktu itu. Waktu itu Anwar tak jadi Perdana Menteri. Saya berjalan kaki dalam Itu kempen orang Kuantan. PAS ramai bang terlibat Waktu itu dengan saya tidak reformasi. berjalan kaki. Orang PAS ramai bang. Orang penyokong Anwar tak ramai waktu tu. Tapi kata saya, awak tuduh saya jawab untuk diri saya. Saya kata saya tak berlipat. Maksud saya waktu bila Anwar dah Tak payahlah. Hari ni saya nak sabar pada Zahari. Saya dah mula masuk tadi saya tahu dah rentak dia. Kan? Dia cuba nak pesongkan, nak cerita pasal orang didik lah, pengikut anak murid lah. Bila saya dah berjaya cedokkan dia mempertikaikan saya pula. Konon-konon memang saya bingung sebab saya cakap, kalau abang cakap, saya cakap, saya nak dengar. Itu saya belum bagi saya anak Malaysia cakap lagi. Kan? Tapi kita kena macam tu lah. Saya kata, abang banyak bagi soalan kepada saya, soalan yang seolah saya ni bomoh. Kan? Boleh tak amanah buat seperti Nak Aziz buat? Saya abang bercakap tu, abang confident. Tapi bila saya tanya contoh, betul ke rakyat menyokong majoriti rakyat sekarang ni dan menyokong kerajaan badan ni pimpinan. Abang cakap apa ukuran dia? Tak, apa ukuran dia? Tak, kita nak tahu. Sekarang ada kita nak tahu. 2/3 ahli parlimen menyokong. Tak, sekarang ni ukuran dia. Kita nak tahu orang sokong tak sokong. Macam mana? Pakcik kira depan rumah pakcik ke? Okey, baris semua rakyat depan rumah saya. Saya nak kira 1, 2, 3 lekuk. 2, 3. Bukan macam itu ukuran dia di parlimen. Ukuran dia dalam parlimen. Abang bijak pandai saya tahu. Macam mana Puan Zahari nak tahu? Macam mana Puan Zahari nak tahu rakyat sokong? Bijak pandai penyokong. Macam mana kita nak tahu rakyat sokong? Ukuran dia parlimen lah pakcik. Oi. Bukan boleh kita bariskan rakyat depan rumah kita bilang seko-seko. Wakil rakyat itu dipilih oleh rakyat. Kalau wakil rakyat ramai sokong PH dalam parlimen, bermakna majoriti rakyat sokong PH. Itu demokrasi. Macam mana saya nak buktikan sokongan 2/3 kalau pakcik nak saya bariskan rakyat depan saya ni? Tak boleh pakcik. Kita peganglah kepada fakta. Nak menentukan rakyat sokong atau tidak, lihat kepada wakil mereka. Berapa ramai wakil mereka dalam parlimen? Berapa ramai wakil mereka dalam DUN? Saya pun boleh terima hakikat bahawa di Terengganu majoritinya rakyat nak kepada PAS. Saya terima hakikat. Apa bukti dia? Saya tak bilang pun. Tapi saya tahu dalam DUN itu majoritinya PAS menang. Maka saya terima hakikat bahawa di Terengganu ramai yang sokong PAS. Saya tak bilang pun. Tapi itulah cara kita nak tahu kaedah orang sokong atau tidak. Saya bukan nak dengar ceramah abang sekarang ni. Tak nak dengar ceramah. Tak dengar ceramah, sila turun. Ya. Tak nak dengar ceramah, sila turun. Saya bagi kepada sanak Malaysia. Alamak Abang Wan, Assalamualaikum, salam Ramadan. Tapi saya tadi nak cakap dengan Zahari sebenarnya, tapi tak apalah, dah turunkan. Saya dah follow Zahari ni banyak room. Saya nak tanya dia satu. Katalah hari ni Datuk Seri Anwar Ibrahim letak jawatan. Zahari ni nak siapa jadi Perdana Menteri? Dia nak siapa jadi Perdana Menteri? Pihak pembangkang semestinya tidak boleh menjadi. Aku turunkan dia tadi. Kan? Sebab bila dia bercakap, aku kan nak dengar kau bercakap. Maka pada aku orang tidak menghormatilah. Bila kau naik room orang, kemudian dia boleh kata kat kita, aku kan nak dengar kau bercakap. Kau naik room aku, kau tak nak dengar aku bercakap. Kau turun. Yang aku senang je. Kau boleh berhujah, tak masalah aku. Aku lama aku biarkan duduk atas tadi. Walaupun dia menyampuk aku bercakap. Aku boleh. Tapi bila dia keluar perkataan, aku kan nak dengar aku bercakap lah. Maknanya apa? Maknanya dia kurang ajar lah. Kau naik room orang, kau tak nak dengar host bercakap. Kau buka lah room kau, buat live kau sendiri. Sebab tu aku turunkan dia. Jadi saya tu dialah, saya berpendapat ni apa yang sebenarnya Cik Zahari ni nak. Sudah semestinya kata Datuk Seri letak jawatan atas apa-apa sebab pun dia tetapkan yang dipilih tu wakil daripada PHBN. Kerana kita mempunyai majoriti melebihi 2/3. Kan? Itu satu. Kemudian pihak pembangkang ni asyik nak SD. Sekarang ada peluang. Parlimen buka sedang bersidang. Kenapa tak bawa usul? Mana pergi penyokong-penyokong SD tu? Tu yang saya sebenarnya Abang Wan, saya jarang naik room ni. Pasal tahu betul. Malas nak bersyarah dengan mereka. Mereka takkan terima.
The logic of the government of today, dia orang takkan terima. Sistem perlembagaan, sistem undang-undang, demokrasi takkan percaya. So, bagi saya buang masa lah berdebat dengan mereka ni. So, minta maaf Bang Wan, saya turun dululah. Dia tak ada. Okey, okey. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Salam. Okey, cepat. Lagi satu Bang Wan. Ha. Zahri tak faham. Kita dulu sokong Datuk Seri zaman dia di UMNO. Apabila dia dipecat, kita orang pertama yang pergi ke jalanan reformasi. Saya beralih haluan menyokong UMNO apabila Datuk Seri Najib masuk balik. Kan? Dan hari ini saya bersyukur. Saya bersyukur kata BN dan PH bersama untuk membentuk negara. BN dengan pengalamannya, dengan Datuk Seri dengan apa dia punya clean personality dia untuk memajukan negara. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Okey, cepat. Ya, Assalamualaikum. Salam. Kau kenal kita hari tu, Wan? Aku kena dia masuk room lain aku selalu tengok, tapi room aku kali pertama dia masuk ni. Budak gila tu. Dia, kau tahu dia budak jengka? Aku tak tahu lah dia mana. Aku tahu dia pernah masuk room lain lah, tapi room aku kali pertama dia masuk. Tapi room lain semua dah blacklist dia. Tak payah masuk lah. Dia bekal banduan. Dia budak Zahari ni, dia masuk dalam TikTok untuk buat provokasi dan juga dia masuk dalam Facebook. Dia laku gagu-gugat pada kawan wanita. Ni aku beritahu dengan kau. Tak payah terlibat. Dalam live aku pun dia ada masuk. Dia dengan sumpah laknat apa semua dia bercakap semua. Aku tak nak viral dia benda tu. Dia ni wayah putus senang cerita. Aku naik tadi kalau disedar aku naik tadi dia terkejut tadi dia malu kat aku. Pasal budak nak pijak tadi tu. Sebab aku tengok dia pun hujah dia pelik. Memang dia pelik. Wayah putus. Dia pelik. Jadi tak apalah Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Budak jengka Abang Jebat. Ya. Selamat berbuka puasa. Budak jengka 4 tu. Dia punya kes ni bang, aku tengok lah. Dia tu kena gertak dengan gagak kan. Malah nak cakap lah, memalukan lah. Kacau bidung lah. Kabong boy tanya, budak ni bukan dia nak lempang saya, dia nak lempang Ellen. Bukan nak lempang saya. Dia budak Zahri tu lah yang nak lempang Ellen tu yang kita nak pergi pijak dia tu. Tapi kita fikirkan wayar dia putus kan. Tidak, itu hari, 2 hari lepas kita pergi pijak orang ramai dah. Yelah. Kes dia sama macam otak senek bang. Kes dia ni. Ya. Sama. Dia tu wayar putus. Dia bau je keluar penjara. Kes ganggu isteri orang. Lepas tu tunjuk dia punya barang dia. Dekat ni apa tu? Dia messenger lah. Tunjuk barang dia. Betul. Kita beritahu dia. Tak payahlah kita terlibat. Lain kali kalau dia nak naik tak terima lah. Buang masa je. Tapi dia cerita tadi pasal hudud. Tak tahu benda dia Wan. Dia corner sana Wan, dia corner sini. Aku mula-mula aku layan dia, pening aku Wan. Sekejap dia kata sokong UMNO, sekejap dia kata sokong PN, aku pening. Tapi yang jelas Wan, dia betul-betul berani main nama Tuhan. Baru-baru ni dia naik dalam rumah aku. Wallahi wabillahi kata. Aku akan ikut cepat, aku akan sokong. Aku tak nak viral dia Wan. Malu agama kita kan. Lepas tu besok pagi tu selang 2 jam dia pun dikutuk. Selang 2 jam dia masuk dalam room Babah 7. Zaimidi pun dia kutuk bang. Tak, itu kutuk tak apa. Ini sumpah main nama agama. Dia masuk dalam room Babah 7, dia bersumpah pula, wallahi aku sokong Perikatan Nasional. Aku kata menatang ni aku tu. Wayah putus lah. Wayah putus lah. Aduh. Tu aku naik tu. Pasal dia ada aku naik tadi. Aku malah kacau tengok kau tengah sedap cakap tadi. Boleh ya kita nak jawab hujah dia, tapi dia dah pergi ke lalas sekali dia dah main peribadi kan. Memang tu aku tengok engkau ni wujud selepas Anwar jadi PM je dia tu. Allah mak kata aku. Dia dah mula ke situ kan. Jadi tak ada apa. Dia tak kenal. Engkau duduk Kuantan kat mana Wan? Batu 11. Oh, aku Bukit Go. Oh, dekat lah. Aku Bukit Go insya-Allah. Nanti bila dekat aku kat camp je. Oh, okey right. Abang Jebat asal Pahang Tak, aku asal Melaka. Oh, Melaka. Family aku Pelangai. Family aku Pelangai, Kuantan tu orang rumah aku. Taman aku ni Batu 11 ni ramai walaon. Memang lah. Tapi engkau ngundi dalam paya besar ke mana? Paya besar. Oh, paya besar. Okey. Aku pernah jadi ketua cabang kan paya besar dulu. Itu aku tengok nama kau. Selalu aku pergi Bukit Goh tu buat program.
Sungai Lembing, pancing. Aku pun sehari aku nak tegur kau tapi aku malas. Tak apalah. Nanti kau DM aku, bagi nombor WhatsApp kau. Nanti aku DM kau. Mana tahu ada program-program kau boleh call.